والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Saya ni tak berapa OKU tuan. Separuh OKU. Kalau duduk ni dia 5 minit. Tapi kalau berdiri jadi 5 jam. Jadi sedang-sedang duduk atas kerusi 15 minit. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada pada 10 Ramadan yang terakhir, yang mana 10 Ramadan yang terakhir ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai itqun minan nar, pembebasan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Awal Ramadan itu ialah rahmat, curahan, limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertengahannya adalah keampunan Allah dan perakhirannya adalah pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya tuan-tuan, keseluruhan daripada Ramadan ini adalah limpahan rahmat Allah. Begitu juga dengan pengampunan Allah dan begitu juga dengan pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kerana setiap apa yang kita buat daripada amalan-amalan kebaikan, kita menjaga ibadah-ibadah yang telah difardukan ke atas kita dan kita melipat gandakan ibadah-ibadah yang sunat, maka perkara itu semuanya menjurus kepada mengundang keberkatan dan juga rahmat daripada Allah. Begitu juga dengan segala kebaikan yang kita buat, amal soleh yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini khususnya, sudah pasti dia akan memberikan maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana setiap perkara baik yang kita buat, Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita dan Allah Subhanahu wa taala menggantikan segala dosa tersebut dengan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dan begitu juga setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dengan program yang ada di dalam bulan Ramadan ini, semuanya menjurus kepada memadamkan api neraka Allah Subhanahu wa taala yang akan membakar itu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada 10 Ramadan yang terakhir ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang disebut oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Allah Subhanahu wa taala amat merahmati, mencurahkan sepenuh rahmat dan keberkatan kepada satu orang lelaki yang bangun untuk beribadah kepada Allah pada waktu malam dan kemudian mengejutkan isteri, dan kalau sekiranya isterinya itu tidak mahu bangun, lalu direnjiskan air ke muka isterinya supaya isterinya itu bangun. Orang ini orang yang mendapat limpahan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang berlipat kali ganda. Dan begitu juga seorang isteri, seorang wanita, apabila dia bangun pada waktu malam untuk beribadah kepada Allah dan dia mengejutkan suaminya,
Dan kalau suaminya itu tidak mahu bangun, maka dirinjiskan air ke muka suaminya. Wanita ini mendapat limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia balance. Jangan rinjis air dapat penampar sudah. Allah Ta'ala nak bagi rahmat, nak bagi pahala. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, dalam kita nak menyempurnakan Ramadan kita ini, supaya kita mendapat apa yang disebut oleh Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menghidupkan, mendirikan Ramadan ini dengan penuh keimanan kepada Allah dan mengharapkan keridhaannya, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Maka kita kena berganding bahu, sama-sama berusaha di antara satu dengan yang lain, di kalangan lelaki dan perempuan, muslimin dan muslimat, suami dan isteri, ibu bapa dan juga anak-anak, supaya kita dapat menyempurnakan pengakhiran Ramadan ini, kan, endingnya dalam keadaan yang terbaik. Al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang mukmin lelaki dan orang mukmin perempuan ini, sebahagian mereka adalah saling bantu-membantu di antara satu dengan yang lain. Takkan suami dia nak masuk syurga seorang-seorang dengan membiarkan isteri dan anak-anaknya tinggal di belakang. Tidak akan mungkin seorang isteri yang sangat mengasihi suami dia, dia melangkah berseorangan, bersendirian untuk masuk syurga Allah, sedangkan dia meninggalkan suaminya. Tidak mungkin. Maka sebagai orang yang muttaqin, orang yang benar-benar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tentulah dia memastikan diri dia dan seluruh ahli keluarganya akan beriringan untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, mendapat ganjaran kedudukan sebagai golongan muttaqin. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, sifat orang muttaqin ini sebagai suatu objektif. Allah Ta'ala mendatangkan ibadah puasa seperti mana yang disebut oleh para ustaz yang sebelum daripada ini. Matlamat Allah Ta'ala datangkan Ramadan, mendatangkan ibadah puasa pada siangnya, qiyam pada malamnya, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjadikan kita orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Az-Zariyat, innal muttaqin fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu nanti tempatnya adalah di dalam syurga. Dan syurga itu di dalamnya mengalir mata air, anak-anak sungai yang mengalir di dalam syurga tersebut. Akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada orang yang muttaqin ini bukan hanya sekadar dengan ganjaran syurga, tetapi dengan nikmat, dengan ganjaran, dengan segala bentuk kemewahan di dalam syurga tersebut, kerana waktu di dunia itu mereka melakukan kebaikan. Mereka adalah orang yang muhsinin, orang yang baik, orang yang banyak melakukan amal soleh. Lalu Allah Ta'ala gantikan segala kebaikan, amalan-amalan yang kita buat, yang kita lakukan ini, dengan ganjaran, rahmat, limpahan, nikmat yang tidak terhingga banyaknya apabila Allah Ta'ala menempatkan orang yang bertakwa ini di dalam syurga. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah, di dalam ayat yang lain, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ini ganjaran di dunia lagi Allah Ta'ala telah beri kepada orang yang mendapat darjat takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan bagi kepada dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan bagi rezeki kepada dia daripada sumber yang dia tidak sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang dia takwa kepada Allah,
Allah Ta'ala jadikan untuk dia segala urusannya menjadi mudah. Min amrihi yusra. Semua urusannya menjadi mudah, senang. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan hapuskan segala dosa, kemungkaran, sayyiat, keburukan. Wa yu'zim lahu ajra, dan Allah Ta'ala menganugerahkan ganjaran pahala yang sangat besar. Ini kehebatan orang yang takwa, yang menjadi matlamat kepada orang-orang yang beriman apabila dia masuk di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Jadi macam mana puasa kita, tuan-tuan? Macam mana dengan Ramadan kita? Bila kita dah berada pada 10 Ramadan yang terakhir ini, bagaimana perasaan kita? Adakah sama macam satu Ramadan? Adakah sama macam sebelum Ramadan? Ataupun yang bagaimana? Tak, Ustaz, rasa macam tak ada perubahan apa pun. Okey, maintain macam tu. Ada perubahan, Ustaz. Makin lama makin berat. Masa memula itu memang anda semangat duduk saf pertama. Bila tak sampai lagi, dia duduk dah. Ini bila habis azan, dia tak sampai lagi. Perbezaan juga. Ataupun kita ni jadi lebih baik, kan? Dulu tu datang tarawih saja. Bila 10 Ramadan terakhir ni, lepas tarawih tu tak balik lagi. Pasal tadarus pula. 10 Ramadan yang terakhir, lepas tarawih, tadarus, orang lain balik dah, dia tak balik. Iktikaf pula dia. Sebab Nabi SAW, dia apabila 10 Ramadan yang terakhir, dia memastikan seluruh ahli keluarganya bangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut dalam satu hadis yang lain, bahkan Nabi SAW wasyaddal mi'dhar, dan Nabi SAW mengikat kemas kain dia. Apa maksud ikat kemas kain dia? Tak ada londah-londah lah 10 Ramadan terakhir ni. Baik, Ustaz Bujang ni dia faham dia senyum. Orang lain tak senyum ni, dia senyum lah. Imam ni anak murid saya boleh guru, detik telinga tak apa. Dululah, sekarang tak boleh lah. Hebat lah sekarang ni. Jadi maksudnya tidak ada lagi urusan dengan isteri pada 10 Ramadan yang terakhir. Pasal Nabi SAW 10 Ramadan terakhir, dia menghabiskan seluruh waktunya beriktikaf di masjid. Cuma masjidnya sebelah rumah dia lah. Bahkan disebut Nabi SAW minta kepada Sayyidatina Aisyah membasuh rambutnya dan menyikat rambutnya hanya daripada sebalik tabir di antara rumah Nabi dengan masjid Nabi. Maknanya Nabi tak keluar daripada masjid, keluar daripada iktikaf, termasuklah dalam urusan-urusan peribadi. Ni cara Nabi SAW menghabiskan 10 Ramadan yang terakhir. Tadi Ustaz Azwan umum tadi, alhamdulillah, masjid bagi peluang. Saya kelakar juga dengar tadi pengumuman tadi. Pasal apa surau nak bagi peluang? Sepatutnya tuan-tuanlah bagi peluang pada diri sendiri untuk menghabiskan 10 Ramadan yang terakhir ni dengan beribadah pada Allah. Bukan surau bagi peluang. Betul? Kalau surau tak bagi peluang pun aku nak buat juga. Macam tu. Tok Imam kunci, aku buka. Koncak. Tapi ni surau dah bagi peluang dah, tak datang juga, berat juga. Ini tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bila 10 Ramadan yang terakhir ni, 10 Ramadan yang terakhir kita habiskan dengan qiyamul lail, beribadah kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, siapa orang yang bertakwa ini, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang-orang yang bertakwa ini ialah yang sedikit pada waktu malamnya ialah dia tidur. Sedikit, dia menghabiskan sedikit daripada waktu malamnya untuk tidur, banyak masanya untuk beribadah kepada Allah. Ini tanda orang itu takwa. Kalau dah 10 Ramadan terakhir ni kita masih lagi banyak tidur, sedikit ibadah, maknanya belum ada ciri takwa. Tapi kalau dah banyak jaga daripada tidur dan banyak jaga tu tengok bola tu,
Itu belum takwa juga kan. Tapi bola pun dah habis lah maksudnya elok lah dia pun plan tu. Dia dah habis World Cup ni, jangan sampai habis 10 Ramadan sebelum takhir beri can kan. Itu tuan, banyakkan masa pada waktu malam untuk ibadah, sedikitkan masa untuk tidur, kerana itu adalah ciri orang takwa. Tanda kan? Jadi kita bolehlah muhasabah diri kita kan. Tak payahlah saya tanya siapa yang sekarang ni dah kurang tidur dah malam. Tak payahlah angkat tangan kan. Cuma kita sendirilah tengok, aku ni banyak tidur lagi kan, banding dengan time waktu 1 Ramadan dengan 21 Ramadan ni kan, jadual tu tak berubah. Pukul 5 baru bangun. Isteri yang bangun awal Isteri dia awal lagi qiyamul lail. Dia masak tu dah masuk kategori qiyamul lail lah. Dia bangun masak untuk suami, untuk anak-anak, untuk sahur tu, dia dah dapat pahala qiyamul lail kan. Tinggal lagi dah siap, baru kita pukul 5. Kali ni sama-sama bangun. Isteri ke dapur, suami semayang, zikir, baca Quran. Tapi kalau tuan-tuan malas semayang, malas zikir, malas baca Quran, tukar shift. Yang laki ke dapur, suruh akak belakang semayang, baca Quran kan. Pukul 5 beritahu yang dah siap dah. Jadi itu. Jadi orang perempuan special, dia masak pun dah dapat pahala qiyamul lail kan. Bila aku tolong masak, dia sanggup tak semayang jadi kan. Itu tuan-tuan. Jadi sifat orang takwa, dia sedikit tidur, dia banyak masanya pada waktu malam untuk ibadah. Kemudian wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu sahur itu dia memperbanyakkan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil ashar, waktu sahur. Sahur ni bukan makan saja. Ada orang kita ni bila sahur makan kan. Sebenarnya sahur ni nama bagi time tu. Waktu duha, waktu subuh, waktu zuhur, tengah hari, waktu asar, akhir petang kan. Jadi waktu duha awal pagi tu kan. Waktu sahur itu 1/4 malam tu namanya sahur, bukan makan Cuma disunatkan kepada kita kalau nak puasa makan pada waktu itu, jadi namanya makan sahur. Itu saja. Tapi kalau kita makan lepas subuh, dia di breakfast, dia tak nama sahur lah. Kan? Dan sarapan pagi, dia makan waktu pagi. Tak ada orang sarapan pagi pukul 12, tak ada. Kan? Pukul 12 dia tukar jadi lunch. Jadi itu waktunya makan. Tapi selain daripada makan, waktu sahur itu orang yang bertakwa ni, yang benar-benar nak cari darjat takwa, yang benar-benar nak cari ridha Allah, yang benar-benar nak cari pengampunan Allah, diperuntukkan waktu sahur itu untuk yastaghfirun, memperbanyakkan istighfar. Disebut dalam satu hadis Nabi SAW bahawa Allah dan para malaikat turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia ni maksudnya bukan kita nampak dia turun itu kan. Maksudnya waktu itu waktu yang Allah Ta'ala paling dekat dengan hamba ni. Itu maksudnya. Dan Allah Ta'ala memerintahkan para malaikat cari siapa di kalangan hamba aku ini yang istighfar, cari, bagi tahu kepada aku kerana aku nak ampunkan segala dosa dia. Wahai malaikat, cari di kalangan hamba aku ini siapa yang dia sedang berdoa, siapa yang sedang munajat, siapa yang sedang memohon, meminta hajatnya daripada aku pada waktu ini, bagi tahu kepada aku kerana aku akan tunaikan segala hajat dia. Waktu sahur. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, kita peruntukkan waktu sahur ini bukan hanya sekadar untuk makan, tetapi untuk kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Paling tidak tuan-tuan, sepanjang Ramadan ini paling tidak dapatlah sekali kita buat sembahyang sunat. Sembahyang sunat je. Tarawih itu confirm dah kan. Sembahyang sunat tasbih. Sembahyang sunat tasbih inilah tanda taubat yang sebenar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang taubat tu satu hal lah, 2 rakaat tu. Tapi tanda orang tu benar-benar dia nak berubah, tanda benar-benar dia nak taubat pada Allah kan. Paling tidak dia kena buat sembahyang sunat tasbih 4 rakaat, 2 salam pada waktu malam.
Waktu siang 4 rakaat 1 salam. Dengar tasbih gaul kepala selalu. Dan Allah, besok tasbih ke apa? Pukul 4 tu tak tasbih tu. Dia tasbih ni 45 minit 4 rakaat. Dia kena mula 3.5. Habis lebih kurang masuk dengan doa 4.5. Balik makan sahur. Lepas tu datang pula sembahyang subuh. Lepas subuh pergi kerja. Tak ada masalah. Ngantuk sikit-sikit waktu kerja, bos faham pasal bulan Ramadan. Tak ada masalah. Bos pun ngantuk. Apa nak uzur? Pasal apa ngantuk semalam qiyam lah puasa Ramadan. Tahu dah. Tapi kalau bulan lain kita ngantuk marah dia. Tapi kalau bulan puasa ngantuk sikit-sikit tu biasa. Bahkan kalau pukul 5 tak balik kerja tu dia marah. Kau ni tak tahu nak balik ke? Tapi kalau bulan lain pukul 5 balik, aku belum balik dia, kau jangan balik. Dia lain. Silap bos 4.5 balik dah. Jadi itu tuan-tuan. Paling tidak dapatlah sekali kita buat dalam bulan Ramadan ni, kan? Dipimpin oleh Ustaz Azwan lah, bukan saya, kan? Kadang ustaz ni pun dia cenekir lah, kan? Baru ni saya kuliah satu surau, cakap macam ni. Lepas habis sembahyang tarawih, dia pun mesyuarat pokok dia. Saya dah sampai rumah, dia telefon, Ustaz, confirm malam besok kita qiyamul lail. Allah, kita cadang tadi tu. Kita pun malas juga. Dah Ustaz confirm, Ustaz pagi besok pimpin qiyamul lail, kita buat tasbih pukul 3 semua dah ada kat surau. Allah Rabbi, terkejut pula kita. Kita cadang ni biar dia call Ustaz lain lah, jangan call kita cadang lah. Tapi dah sebab kita cadang, kan, cakap macam bagus sangat tadi. Jadi ambil dosa dia. Itu bukan. Jadi paling tidak kita buat. Dan yang paling baiknya 10 Ramadan terakhir ni kita memperbanyakkan tasbih. Okey, jadi itu tuan-tuan. Antara sifat orang yang takwa tadi itu ialah dia memperbanyakkan istighfar. Cari pulang. Kemudian wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang yang bertakwa ini pada harta dia peruntukkan sebahagiannya untuk orang-orang yang memerlukan, yang meminta-minta, dan untuk orang yang tidak meminta-minta. Orang miskin ini ada 2 kategori. Satu yang meminta-minta, tapi ada satu jenis lagi yang miskin ini dia tak suka meminta-minta, tetapi di dalam harta kita sebahagiannya ada milik mereka. Dan bagi orang yang bertakwa, sifatnya dia sentiasa menyumbangkan sebahagian hartanya pada jalan Allah Ta'ala untuk bantu golongan yang memerlukan ini. Jadi maksudnya dia berasa bahawa sebahagian hartanya itu bukan milik dia. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu dalam surah Al-Baqarah itu, kan, Allah Ta'ala sebut lagi beberapa ciri orang takwa, kan? Yang pertama ciri orang takwa dalam surah Baqarah itu, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu yang tidak ada keraguan padanya menjadi petunjuk bagi orang yang takwa. Maksudnya apa? Orang yang takwa dia sudah tentulah berpegang dengan Al-Quran, berdamping dengan Quran. Kalau dah 10 Ramadan yang terakhir ni kita masih lagi jauh pada Quran, sebenarnya kita belum lagi memiliki ciri-ciri takwa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tanda orang takwa, dia semakin lama semakin dekat, semakin lama semakin hampir dengan Quran. Dan yang terbaik, dia bukan hanya sekadar baca Quran, tetapi menjadikan Quran itu sebagai hidayah, sebagai petunjuk dalam kehidupannya. Walladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa tadi cirinya ialah dia beriman dengan perkara gaib. Wa yuqimuna shalah, dia mendirikan sembahyang. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dia menyumbangkan sebahagian daripada apa yang Allah Ta'ala rezekikan kepada dia. Itu sebab bila Allah Ta'ala kata Ramadan ini suruh jadi kita takwa, dan di antara ciri takwa itu ialah percaya kepada perkara gaib. Dalam banyak ibadah ni tuan-tuan, seminit sebelah akhir buat teka-teki sikit, apa agak-agaknya ibadah yang sebenarnya paling meyakinkan kita tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala? Ibadah kita lah, mungkin jawapan lain, kan? Saya tanya pada ada orang tu, waktu saya sujud Ustaz dalam sembahyang, okey, bagus, kan? Waktu saya angkat takbiratul ihram, okey, bagus.
Waktu saya mulai macam-macam jawapan. Tapi hakikat yang sebenarnya, ibadah yang mengajar kita yakin tentang perkara gaib ni ialah puasa. Kalau kita duduk seorang-seorang dalam rumah, pintu kunci, tingkap tutup, isteri tak ada, anak tak ada, kita seorang, buka freezer ada air sirap Bandung, ada 100 plus, kita berpeluang untuk minum di siang hari waktu kita puasa. Tapi pasal apa kita tak minum, sedangkan kita mempunyai peluang yang cerah? Pasal apa tak minum? Kalau minum pun tak ada siapa tahu, habis botol pun kita pergi beli kat kedai, ganti balik, awak tak tahu. Hatta kalau kita ambil wuduk pun, waktu tengah hari kita ambil wuduk, ada peluang tak nak telan sikit air bayu? Mana tahu orang ambil semayang kan? Bagus haji tu ambil semayang lama subuh. Rupa dah 2-3 teguk lah. Tapi hatta yang kita kumur-kumur nak masuk dalam mulut tu pun kita keluarkan balik. Pasal? Tak boleh. Pasal seolah-olah kita berasa Allah Ta'ala tu sangat dekat dengan kita, sentiasa memerhati gerak-geri laku kita. Bahkan orang yang kalau sebelum Ramadan dia suka mengumpat, cakap benda yang bukan-bukan, bila masuk saja Ramadan, kalau tersilap cakap, Allah, puasa jam tu. Dia tutup mulut, tak berani dia mengumpat. Walau kalau dia mengumpat bulan Ramadan, sama ya, tak ada masalah apa pun. Sama ya, haram dia, sama ya, dosa Ramadan tak Ramadan pun sama. Tapi dia boleh kontrol. Salah cakap pun. Tak baik cakap ni, mengumpat ni. Habis sebelum Ramadan tu cerita sama juga. Kerana apa? Kerana puasa itu, Ramadan itu mengajar kita yakin dengan perkara gaib Allah Ta'ala yang kita tak nampak. Tu bila dah ada yakin macam itu, adalah ciri-ciri takwa dalam diri kita. Wa yuqimunas solah, mendirikan sembahyang. Kalau kita muhasabah diri kita, bulan apa yang kita paling banyak sembahyang? Dah tentu dah jawapannya bulan Ramadan. Dah tentu. Mana ada bulan lain kita buat sembahyang lebih banyak pada bulan Ramadan? Sini 8, tempat saya tu 20. Boleh cover sebulan sembahyang fardu. Kalau dengan campur dengan rakaat tarawih. Kalau maknanya dia habis tarawih 20 tu sepanjang Ramadan tu, sebulan pula dia tak sembahyang tak tu. Pasal dia dah cover, dah top up siap. Kalau kira pahala macam tu lah. Tapi tuan-tuan jangan buat itu, saya cerita ni. Dan dia kata tak you juga saya cakap tu, betul lah tu. Saya nak bagi contoh tadi tu, bahawa banyaknya kita sembahyang dalam bulan Ramadan. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala plan kita supaya kita jadi orang yang takwa kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Ta'ala kata, tanda orang takwa itu ialah dia sumbang hartanya sebahagian pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bulan bila kita paling banyak sedekah? Kan ada orang sampai 2 kali sponsor buku puasa. Tak cukup buku puasa, sahur pun dia, kalau boleh sahur pun dia nak sponsor. Kalau boleh, kalau ada senarai whiteboard tu, nama dia nak buat bulan Ramadan, bulan lain tak lagi lah. Jadi banyaknya kita sedekah. Kalau sebelum Ramadan lalu tabung RM1 je. Bulan Ramadan 10. Pasal tengah hari tak makan, ambil lah 10. Dia tak kira sangat lah 10. Tapi cuba bulan lain, kan? Kalau boleh buka peti tu, dah ambil baki. Jadi ringan di tangan kita bulan Ramadan. Kenapa? Allah Ta'ala nak latih bulan Ramadan ni supaya kita banyak bersedekah. Bahkan orang yang paling kedekut dalam dunia, Allah Ta'ala tarbiyah di dalam bulan Ramadan, dia kena keluar juga duit dia sikit untuk bagi pada orang miskin melalui zakat fitrah. Maknanya zakat fitrah ni dalam arti kata paksaan untuk kita keluar duit. Bagi orang yang paling kedekut lah. Bagi orang yang baik macam kita ni, keep a chain, dengan ambil lo kan. RM6, RM10, RM10 tutup mata lah, ambil lah, keep a chain. Tapi kalau anak 10 orang minta baki lah. Kalau ada seorang balance RM3.50, tak apalah, RM3.50. Tapi kalau 10 orang dah RM35 ni, penuh minyak kereta. Berkira juga dia pun. Jadi tuan-tuan, maksudnya
nak gambarkan itu sebab Allah Ta'ala wajibkan zakat fitrah tu dalam bulan Ramadan, supaya ada nilai takwa sikit. Jadilah ciri takwa tu pasal keluar sikit duitnya untuk pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tu tuan-tuan, jadi mudah-mudahan kita di akhir Ramadan ini kita lipat gandakan usaha kita sampailah di akhirannya, kerana dalam 10 Ramadan terakhir ini ada hadiah misteri daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, hadiah misteri daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Dan ada satu malam yang tak misteri tapi ganjarannya sama hebat dengan 10 Ramadan yang terakhir ini, yang kadang-kadang manusia lupa, iaitulah pada malam hari raya. Malam hari raya ni ganjarannya lebih hebat daripada 10 malam Ramadan yang terakhir. Ni juga. Tapi kita nak buat apa datang surau? Pasal dah tak ada tarawih lagi dah. Malam ni surau ni, malam raya surau. Tak apa, mana ada tarawih dah. Jadi malam 1 Syawal tu surau kembali gelap. Nak kalau taman orang muda ni kan, sesilap bulan pakat balik kampung ambil tutup terus. Tapi kalau dia balik kampung, dia mengimarahkan surau kampung dia, okey tak? Itu tuan-tuan. Jadi jangan rugikan masa tu, waktu-waktu yang mustajab doa ni, antara waktu mustajab doa yang kadang-kadang kita bazirkan di antara waktu azan dengan iqamah. Ini waktu yang mustajab doa. Allah Ta'ala tak tolak doa gitu. Antara azan dan iqamah, kita duduk sembang luar, tunggu bila iqamah baru masuk. Sedangkan itulah waktu mustajab doa. Mintalah apa pun, nak kahwin dulu apa minta. Waktu tu mustajab. Antara 2 khutbah, itu waktu yang mustajab. Dan antara lain ialah waktu berbuka dan waktu dekat-dekat nak buka puasa tu. Pengalaman saya pergi umrah bulan Ramadan ni, pukul 7.20 buka puasa, pukul 7 tu orang dah baca doa. Individu lah baca doa, masing-masing semua menghadap kiblat, macam-macam doa sampai azan. Kata lama kawan ni baca doa. Aku kat Malaysia pendek je doa nak buka. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu, kan tak habis doa aku masuklah lama tu. Pasal makruh melewatkan berbuka, panjang doa tu imam. Pendek doa. Sedangkan waktu itu waktu yang paling mustajab. Mustajab doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, apatah lagi kalau kita tu berbuka dan puasa kita itu pula di bulan Ramadan, masya-Allah, waktu yang sangat hebat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama berdoa pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita Lailatul Qadar dan Ramadan, ibadah yang mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita semua mendapat darjat muttaqin dan Allah Ta'ala ampunkan semua dosa-dosa kita, dan kita keluar daripada Ramadan seperti mana bayi yang baru dilahirkan, tidak ada dosa. Wallahu a'lam. Semua maaf. Aqul qouli hadza astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.